Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Semuliakan Imam Tuan Haji, Tuan Hajah, Haji Dolah, apa lagi ya, kenal Pak Abu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnianya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di rumah Allah yang mulia ini bagi kita menunaikan tanggungjawab kita solat fardu maghrib. Dan Allah Subhanahu wa taala beri ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama lagi hadir. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Iaitu kita sama-sama masing-masing memberi peringatan, iaitu yang berbentuk kuliah ataupun pengajian, agar sama-sama dapat memahami pengajian yang telah diatur, insya-Allah. Ini berapa Zulhijjah? 4 Zulhijjah kan? Tak lama lagi orang yang berhaji akan wukuf di Arafah. Tak lama lagi 5 hari lagi bah. Tak lama lagi wukuf haji. Kita dah peluang pergi haji tadi. Alhamdulillah lah. Bagi orang yang mampu pergilah, ya. Kalau rayuan pun 30k lah. Memang mahal lah merayu, kan? Tapi esok harga pun 30,000 lama-lama murah pula 30,000. Dia akan jadi macam tu lah. Kenapa tuan-tuan? Menjadi kewajipan kita, bagi kita mampu tunai haji, sempurnakan kita punya rukun kita sebaik mungkin sebelum kita kembali kepada Allah. Ada mampu jangan tunggu, ya. Sebab saya berpengalaman macam saya dulu pergi haji, memang dapat surat suruh pergi haji tapi tak ada duit. Dapat surat pergi haji tak ada duit, di mana nak dapat duit? Dia dah potong tinggal lagi 2,000 suami isteri. Kita dua nak belanja apa? Nak makan apa? Nak bayar dam lagi. Macam mana? Tanya kawan-kawan, boleh tak 2,500? Boleh, tapi sesak-sesak Ustaz katanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam taubat kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Aku nak menyerut seruanmu ya Allah. Falsafah yang kau beri pada aku ni ya Allah. Dengan aku ujian ni, aku teringin sangat nak pergi haji lah ni, dengan keadaan tubuh badan yang masih kuat, sihat. Tiba-tiba datang rezeki tu, ya. 2-3 hari lagi nak pergi tu, ada rezeki tu. Bukan sikit pula tu, banyak pula dapat, ada pula tu. Lebih pula. Ya. Pergi haji kemudian tak ada pula. Jangan nak pergi berbeli-beli, tak adalah nak beli macam orang beli. Cukup beg untuk ni, sampai beg timbang berkilo-kilo nak balik. Lebihan kilo, kemudian marah pula dengan orang petugas-petugas. Bawa lebih kilo, marah. Kita beli banyak, depos lain lagi, hak depos lain lagi, hak dibawa tu lain lagi, banyak beli. Tapi tujuannya hajat haji tu tuan-tuan. Kita keperluan ni sebenarnya apa tujuan haji tu? Dia ada falsafah dia.
Pertama sekali ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu ikrar kita. Aku datang ya wahai Tuhan, aku datang ya wahai Tuhan. Tidak ada sekutu bagi Engkau. La syarika lak. Kan? Labbaik la syarika lak. Innal hamda, sesungguhnya segala puji bagimu. Wan ni'mata, nikmat yang kau berikan. Laka wal mulk, adalah milikmu. Siapa kita? Itu sebabnya ikrar kita tu. Ikrar kita ni nikmat, semuanya harta benda, kekuasaan, pangkat besar, berbilion kita punya harta pergi ke sana. No, semuanya milik Allah. Milik Allah belaka. Yang keduanya pengorbanan. Pengorbanan kita ni dalam kita keadaan yang tak sihat. Sekarang ni tak boleh dah. Orang darah tinggi macam mana dah tak bagi pergi. Pelak dah. Orang kecil mani semua darah tinggi dah tak bagi pergi pula. Walaupun merayu. Habis macam mana? Pergi sendiri pun salah juga. Itu tanggungjawab pihak berkuasa lah. Bagi kita mampu kena pergi. InsyaAllah kan. Itu pengorbanan. Kita tinggal anak. Kita tinggal harta kita. Kita tinggal rumah, kereta, semua apa yang ada. Entah kita pergi tu kembali lagi ke tidak. Itu pengorbanan kita. Dan mengingati pengorbanan para Nabi dan Rasul. Khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan. Kemudian dia merupakan satu kesatuan yang sangat besar. Untuk pergi sana 31,000 haji Malaysia ni. Rakyat Indonesia apa kata juta. Lebih juta daripada kita. Tapi itu semangat persatuan. Mari sana semuanya sama. Pakaian sama. Tak ada nak beriah-riah, tak ada. Nak bersikat-sikat, tak adalah. Di padang Arafah tu, kata Allah beritahu malaikat, wahai malaikat, lihatlah hamba-Ku. Aku bangga melihat hamba-Ku dalam keadaan kusut masai. InsyaAllah. Itulah. Bagi siapa yang berpeluang pergi haji, pergilah. Kalau tidak pergi haji, kita berpuasa ke apakah. Dan ingati peristiwa besar musim haji, insya-Allah. Doakan mereka dalam keadaan selamat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, bagi tafsir Al-Quran pada malam ini, iaitu surah yang baru, surah At-Takwir. Sebelum ini kita telah pun menghabiskan surah Abasa. Malam ni surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Baik, surah At-Takwir. Saya bawa dua ni penafsiran daripada Dr. Wabah Az-Zuhaili, dari tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Azhar, Pak Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takwir. Nama dinamakan surah At-Takwir ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada awal surah ni, idza syamsu kuwirat. Kuwirat asalnya takwir, alif lam ta kaf waw ya ra. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, maksudnya mengumpul satu sama lain. At-takwir artinya mengumpul sama satu lain, ataupun dah dikumpul, dilipat, dilemparkan dan dipadamkan cahayanya. Itu maksud kuwirat, at-takwir. At-takwir, mengumpulkan satu sama lain. Ada ayat dalam mengumpul, ada yang kata dilipat, digulungkan, dilemparkan, dan juga dipadamkan cahayanya.
Jadi maknanya begitu luas terdapat dalam ayat-ayat ni. Okey. Jadi persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya surah Abasa. Ya. Kedua-dua surah ni, surah dulu surah Abasa menjelaskan tentang, dia kata perhara ni iaitu satu peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar iaitu hari kiamat. Hari kemudianlah. Dan kedahsyatannya. Dulu pernah kita baca ayat surah Abasa yang berbunyi fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang suara yang memekakkan, arti memekakkan telinga kita, terlampau kuat bunyinya sehingga telinga menjadi pekak. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada isteri dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu tiap-tiap seseorang itu yauma idzin sya'nun yughni, dia berada dalam ketakutan menanggung masalah dia sendiri. Sendiri dia macam mana nak jumpa seorang ni, nak ikut dia orang ni, keadaan aku sendiri ada masalah. Itulah likulli imri'in sya'nun yughni, kena urusan dia terlampau sibuk sangat tadi. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri, ada dhahikatun mustabsyirah, wajahnya berseri-seri, mereka ketawa dan mereka gembira. Itu orang ahli syurga lah, ya, syurga. Wujuhun yawma idzin qatarah, ada juga wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan. Tarhaquha qatarah, tertutup wajah mereka dengan kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajrah, mereka itu orang yang kafir, kufur, engkar, tak mau ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat sebelumnya. Sementara dalam surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada surah pertama, idzas syamsu kuwirat. Idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Apabila matahari digulung. Kalau dalam tafsir Al-Azhar ni, dia kata kalau yang digulung di sini ialah bila tugas telah habis dan tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ini menjadi gelap gulita dan kacau bilau. Matahari itu digulung, dah habis tugas, terang benderang tadi, digulung sehingga tak ada lagi cahaya, menjadi gelap gulita. Ini maksud tafsir daripada Azhar. Jadi yang Al-Munir, ketika Allah menyebutkan goncangan-goncangan seperti mana surah Abasa dulu, idza ja'atis sakhah, pada akhir surah sebelumnya Allah melanjutkan dengan menyebut dua surah yang mencakup keadaan hari kiamat dan tanda-tanda hari pembalasan. Allah mencakupkan dua surah ini, dia memberitahu kepada kita tentang keadaan hari kiamat dan tanda-tanda hari pembalasan. Tuan-tuan hadirin, apa kandungan dalam surah Takwir ni? Pun kena tahu juga ni kandungan surah Takwir ni. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idzal jibalu subirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Hafal tu? Rat. Masya-Allah, sedapnya bunyi Quran ni, ujung-ujung tu kan.
wa idzal biharu sujjirat, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Lat. Semuanya huruf hamas di belakang tu. Huruf hamas ni, huruf hamas maksudnya angin terkeluar. Lat. Itu hamas. Apa kandungan surah ini? Surah ini seperti surah Makkiyah lainnya. Dia adalah tergolong dalam surah Makkiyah. Makkiyah. Surah yang dibangsakan dengan Makkiyah, yang diturun di Mekah. Surah yang mengandungi wahyu yang mengandungi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Makkiyah ni biasanya surah yang Nabi diwahyukan pada Nabi, surah yang berbentuk tauhid. Di Madinah surah Madaniyah, surah pensyariatan. Selalu orang dah beriman Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan fitrah manusia dengan mensyariatkan hukum hakam. Jadi orang Islam dah macam mana aturan solat, macam mana aturan zakat, aturan orang nak menunaikan haji dan semua lah, pensyariatan, jenayahnya, muamalat dan sebagainya. Jadi kata surah ini surah Makkiyah lain berkaitan dengan akidah lah yang saya sebut tadi. Ia menegaskan keadaan hari kiamat nanti dan menetapkan bahawa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Kerana ramai orang tak percaya Al-Quran itu ketika itu. Orang-orang kafir tak mempercayai Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dicabarkan fatu bi suratin mislihi in kuntum shadiqin. Cuba kamu datangkan Al-Quran yang seumpamanya jika kamu orang yang benar. Tak dapat. Kan? Tak dapat mereka nak melawan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mereka mempunyai ahli bahasa, tak dapat melawan kalimah Al-Quran. Balik macam tu je. Pernah saya ceritakan dulu. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami memeliharanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran bila? Di malam Lailatul Qadar. Jadi surah ini dimulai dengan, surah Takwir ni dimulai dengan penjelasan prahara. Prahara ni ialah satu berita besar, ya? Seperti surah An-Naba tu, prahara tu. Peristiwa kiamat dan perubahan alam yang mengiringnya. Kiamat esok berubahlah alam ini. Ya. Kita nanti bila melihat alam ini berubah, bersedialah. Ya, bersedialah kita. Tak tahu bila lah. Itu kerja Allah, kita tak tahu bila. Tapi kita bersedia. Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila nyawa dah sampai hulqum, tertutuplah pintu taubat tu, tak ada dah kan. Pada ketika itu kita melihat bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampirlah dekat dah kan. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengandungi semua apa yang disaksikan manusia di dunia ini, berupa langit dengan planet-planetnya, bumi dengan gunung, laut, binatang buasnya, jiwa manusia, kezaliman. Setelah itu baru menjelaskan tentang neraka jahim, siksaan api neraka, syurga dan segala kenikmatannya. Di dalam surah ini ada berbagai-bagai yang diceritakan. Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang planet-planet ni, matahari, bulan, nujum, bintang, bumi kita, binatang-binatang, juga kepada jiwa manusia, dan peringkat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang syurga dan neraka. Kezaliman manusia di muka bumi ini,
kebaikan, kerosakan, jenayah dan sebagainya itu adalah kerja-kerja manusia di atas muka bumi, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang neraka dan syurga. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, sebab itu bunyi ayat ini, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kenapa dosa yang mereka itu dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka selebar-lebarnya, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan. Kemudian tuan-tuan hadirin, surah ini membicarakan tentang proses turunnya Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan seterusnya kepada Nabi Muhammad, ke dalam nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peringkat, ada beberapa peringkat Al-Quran diturunkan. Ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama di Sidratul Muntaha. Al-Quran berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni seperti akarnya, besar pokoknya ni, diceritakan oleh penafsir-penafsir. Pokoknya, akarnya di langit yang ke-6. Dia punya daun, pokoknya tu daun ke atas sampai langit ke-7. Itu Sidratul Muntaha. Tapi mana-mana macam mana pun, itu Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempatnya Nabi kita berjumpa dengan, pertama kali Nabi melihat Jibril yang asal. Melihat Jibril yang asal di Sidratul Muntaha. Dia tak dapat naik ke langit yang seterusnya. Di situ Al-Quran dulu peringkat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arah kepada Jibril, bawa sekaligus Al-Quran itu ke langit dunia yang dipanggil Baitul Izzah. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, barulah Jibril bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letak di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dada para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, peristiwa-peristiwa berlaku secara perlahan-lahan dan tidak diturun secara sekaligus. Quran ni kalau diturun secara sekaligus, seperti mana yang berlaku pada suhuf-suhuf yang terdahulu, suhuf Nabi Daud, Nabi Musa, Injil, semua dah dirosakkan, semua dah semua dia ditukar kan, dibuat ikut masa sendiri, diubah dan sebagainya. Tapi Al-Quran tidak. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbidi fuadak wa rattalnahu tartila. Telah berkata orang kafir, kenapa Al-Quran tak turun macam dulu sekaligus? Bertanya pula, kenapa Al-Quran tak turun sekaligus? Wa kadzalika linusabbita bihi fuadak, demikianlah kami menetapkan hatimu wahai Muhammad, supaya Al-Quran itu warattalnahu tartila, supaya Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Tartil ni maksudnya kita baca kita faham. Tuan-tuan baca surah Fatihah dalam solat, tuan-tuan faham ayat yang tuan-tuan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Faham tu. Ar-Rahmanir Rahim, dah faham dah. Datangnya fokus tu sebab apa? Kefahaman kita. Itu disebut tartil. Baca dengan tartil. Perlahan-lahan, tidak cepat, tidak lambat, serta memahami hukum tajwid, baca dengan tajwid, serta faham dengan ayat yang dibaca. Itu tartil. Terpeliharalah Al-Quran ini, peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila wahyu turun,
Nabi SAW baca kepada sahabat. Sahabat pula ada yang mencatatkan di pelepah ni kelapa apa nama? Bukan apa nama ni, date tu kan. Kurma, pelepah kurma, kulit kayu, batu dan sebagainya. Tulis-tulis. Kemudian bukan saja ditulis, bahkan mereka baca, ingat ke dalam dada mereka. Ramai yang hafiz Al-Quran Karim baca pun Nabi. Nah, dia orang ingat. Kemudian malaikat Jibril yang terpercaya ke hati Rasulullah SAW yang terpilih, menetapkan kenabian, kerasulan dan amanah beliau dalam menyampaikan wahyu. Bila ayat itu turun satu persatu kepada Nabi, Nabi menyampaikan apa yang berlaku, apa yang kehendak ayat ini. Apa kehendak ayat itu yang menyuruhkan kita supaya mentadabburkan Al-Quran tu. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Al-Quran mesti ditadabburkan. Macam kita baca malam ni, kita tafsirkan, itu maknanya tadabbur. Kita nak faham ayat tu, kita nak fahamkan surah tu. Apa cerita ni? Kita tak faham, kemudian diceritakan ayat tu. At-takwir tadi apa? At-takwir artinya at-takwir apa tadi ni? Dia berkumban, dibuang dan dicampak, dihimpun dan dibuang, dicampak dan sebagainya. Itu maksud at-takwir. Dan hilang kegelapan dan sebagainya. Okey. Surah ini ditutup dengan penjelasan tentang kesesatan kaum musyrikin bahawa Al-Quran adalah pelajaran dan peringatan untuk jin dan manusia yang ingin mendapatkan hidayah dan menghadapkan diri pada kebaikan di seluruh alam. Al-Quran menjelaskan bahawa Al-Quran yang diturunkan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayah di kalangan jin dan manusia. Jin pun baca Quran. Nabi SAW mengajar Al-Quran pada makhluk jin juga, kan? Dia mendengar, kemudian mengharap kepada Allah diberi hidayah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah Muhammad, aku diwahyukan annahu nafa'ra minal jin, bahwasanya di kalangan puak-puak jin ni, mereka mendengar Al-Quran, mereka merasakan takjub mendengar Al-Quran ni. Dia benda dibacakan kepada mereka, mereka pun takjub. Dia pun panggil kawan-kawan, mari sini kita dengar Al-Quran Karim. Dia dengar. Jadi makhluk jin ni, nasma'u minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan. Lalu mereka berkata di kalangan mereka lah orang jin, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Quran ni sungguh ajaib, takjub, kan? Dengan makna, dengan apa ni Quran ni dibaca. Yahdi ila rusdi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala yahdi, memberi hidayah kepada mereka. Fa amanna bih, lalu mereka beriman dengannya, Al-Quran Al-Karim. Ada kalangan jin ni, mereka itu beriman dengan Al-Quran Karim. Ada yang tak nak ikut, ada yang nak ikut. Macam kita lah, manusia ni ada yang kafir, ada yang Islam, Muslim, ada yang ikut Al-Quran, ada yang tak nak ikut Al-Quran. Dalam surah Ahqaf pun ada, walaqad sarabna nafaran minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan. Mereka berkata, walaqad nafara minal jin, sesungguhnya telah berkumpul di kalangan jin, mereka mendengar Al-Quran. Idza hadaru fa'ansitu, lalu mereka duduk di situ hadir mendengar Al-Quran. Fa'ansitu, lalu mereka senyap dengar, mereka tak bercakap. Kita pun disuruh supaya Al-Quran dibaca pun kena senyap, jangan bercakap. Itu baru mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma qudiya wallau ila qaumihim yanzurun. Peningkat jin ni bila dengar Quran dia senyap, setelah habis mereka akan bertebaran
dan menyampaikan dakwah juga di kalangan mereka. Ini apa nama ni? Ayat ni ayat apa nama? Ruqyah. Kalau jika kafir tak suka dengar, baca ni. Baca itulah. Baca ayat tu. Mereka beritahu kawan-kawan, inilah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum ni pun, katanya. Al-Quran. Dia pun berceritalah, berdakwah sesama mereka. Itulah jin. Di kalangan jin, mereka juga beriman dengan kita. Dan bahwasanya keinginan seorang hamba mengikuti ketentuan Allah, ia tidak akan boleh melepaskan diri dari ketentuan Allah. Jadi, saudara sidang hadirin rahimahullah, apa keutamaan surah ini? Surah At-Takwir ini. Dr. Wahbah Az-Zuhaili telah mendatangkan sebuah hadis daripada Ahmad, Tirmizi dan Hakim, meriwayatkan dari Ibnu Umar, anak Umar Ibn Khattab. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain, ka'annahu ra'yul 'ain, falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat, dia kata, seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Macam mana tu? Siapa nak tengok hari kiamat, tengok dengan mata kepala sendiri, maka hendaklah dia membaca ni, idza syamsu kuwirat, satu, wa idza samaa'u fatarat, dua, surah Infitar, wa idza samaa'u syaqqat, surah Al-Insyiqaq. At-Takwir, Al-Infitar dan Insyiqaq, ada tiga surah ni menceritakan benda yang sama. Jadi dia kata, dia membaca idza syamsu kuwirat semuanya tadi, maka dia akan dapat melihat dengan mata kepalanya. Maksudnya dengan, saya rasa maksud dengan hati kita ni, kan? Hati kita ni, bagaimana keadaannya, berlakunya kiamat itu, sehingga dahsyat, sehingga hati kita rasa takut, kan? Dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan ayat ni. Takut sungguh. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, keadaan hari kiamat dan huru hara. Jadi saya baca sikit ayat ni, surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat. Cuba baca. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Satu hingga 14 dulu ya. Ini tentang apa nama tadi, peringkat
Allah nak menceritakan tentang huru hara kiamat. Bila sudah kiamat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suwirat, dan apabila gunung ganang berhamburan, dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, apabila unta-unta yang bunting, yang mengandung, dibiarkan. Wa idzal wuhush husyirat, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan menjadi api dan sangat panas. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa dicantumkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak kecil perempuan dibunuh dan ditanam, ditanam, itu zaman jahiliah, dikuburkan. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apakah kami dibunuh. Wa idzas suhufu nushirat, dan apabila lembaran-lembaran dibuka seluas-luasnya. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, dan jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, ya, apa yang dia lakukan. Jadi perkataan kuwirat, angkadarat, tilat, usyirat, su'irat, zuwijat, su'ilat, semuanya itu keserasian potongan ayat dia kata, dengan memerhatikan penghujung kalimah. Antara kata al-jannah, al-jahim, terdapat dua perkataan yang berlawanan, yang saling berhadapan, dia kata. Jadi tuan-tuan hadirin yang mati sekalian, kita melihat mufradat laghwiyah, iaitu persamaan kalimah secara bahasa, ya. Kuwirat maksudnya dilipat. Kuwirat dilipat, boleh juga dikatakan digulung dan dihilangkan cahayanya. Itu maksud kuwirat. At-takwir tadi tu, dilipat macam kita lipat kain tu, digulung macam kita gulung serban tu. Kalau maksud dalam tafsir ini, digulung macam gulung serban, dan dihilangkan cahayanya. Dihilangkan cahayanya, artinya cahaya matahari itu hilang, menjadi gelap gulita, seperti mana ditafsirkan oleh Pak Amkar kita ni, Dr. Azhar tadi. Maksudnya tugas matahari dah selesai. Angkadarat artinya berjatuhan, macam bintang-bintang tadi. Wan nujumu kadarat, bintang-bintang berjatuhan, jatuh ke bumi dan dipadamkan cahayanya. Bintang jatuh ke bumi, bayangkan, taik bumi pun cukup dah jatuh atas bumi, goncang goyang bumi, kan? Satu kawah bila jatuh di bumi ni jadi macam kawah besar, kan? Berlaku dekat Rusia semua tu. Kemudian suyirat, digusurkan dari tempat dengan gempa bumi, diterbangkan di angkasa, dan jadilah ia berdebu-debu yang berterbangan. Bayangkan, wal jibalu suwirat, artinya bukit bukau, gunung ganang berterbangan. Jadi terbang di angkasa, dia menjadi debu-debu, kan? Macam cerita ni lah pula, kan? Cerita yang sekarang ni pelik-pelik ni,
Cerita apa nama ni, cerita orang putih ni, imigrasi ni orang ni. Ya, dia boleh hilangkan dirilah, bangunan boleh hilang lah, itulah terbang sana terbang sini. Itu imigrasi orang Islam. Kemungkinan itu yang digambarkan. Dia orang mungkin baca Quran juga ni. Orang Yahudi dia baca Quran. Dia baca Quran, dia faham Quran. Tapi dia tak beriman. Ada yang menghafal, dia tak beriman. Ada pula yang viral baru ni. Sami Buddha tu baca Fatihah dia. Dengan sini lagi, baju ni baca Fatihah. Elok je sampai waladhdallin. Hafal. Boleh belaka? Ya. Keadaan itu menjadikan gunung Ganang tadi menjadi debu. Jadi waidzal isyaru artinya unta yang mengandung, unta bunting. Yang sudah lewat 10 bulan dan berada dalam sebulan. Kalau cerita dalam tafsir ni, dalam tafsir Al-Azhar ni menyebut unta-unta bunting ini sangatlah disukai oleh orang Arab. Dia merupakan satu harta yang banyak. Jadi orang yang ada unta yang bunting ini, mereka menganggap itu harta yang penting. Orang berharta lah kita kan. Ada Volvo, ada Mercedes, rumah besar. Macam itulah umpamanya unta yang bunting. Jadi pada ketika itu unta bunting selalunya dipelihara elok-elok. Dipelihara elok, dibela, ditempatkan tempat yang sesuai dengannya supaya dia selesa, supaya dia rasa selesa binatang ni. Tetapi pada hari itu tidak dihiraukan. Mereka dibiarkan macam tu saja. Itu maksudnya unta bunting. Kerana ia paling utama bagi orang. Kemudian kata al-ishar. Al-ishar adalah bentuk jamak dari adalah kata asyara, artinya asyar artinya apa nama tadi, unta-unta yang mengandung. Utilat ditinggalkan begitu saja tanpa penggembala yang memerah susunya sebab mereka sibukkan oleh sebuah urusan. Itu maksud utilat. Utilat ni dibiarkan. Seperti unta tadi, unta itu dibiarkan. Biasanya mereka pelihara. Bila berlakunya kiamat, mereka biarkan sebab sibuk dengan urusan sendiri. Sendirilah di akhirat. Macam ayat Abasa begitu juga kan. Apabila datang suara yang memekakkan, kita tadi lari daripada saudara, ibu bapa, anak isteri. Kenapa? Kena sibuk dengan masalah urusan sendiri. Kemudian perkataan al-wuhush husyirat, dikumpulkan setelah kebangkitan untuk diqisas satu sama lain. Kemudian binatang-binatang itu menjadi abu. Binatang-binatang atas dunia ni, binatang yang ganas kah, binatang yang beracun kah, binatang yang berbisa, apa saja binatang besar kecil yang jinak, yang tak jinak, semua tu dikumpulkan. Tapi kalau maksud tafsir dalam tafsir Al-Azhar, maksudnya dikumpulkan pada ketika itu dia menjadi serasi. Kalau harimau, dia makan apa? Apa saja kan, binatang-binatang kecil, manusia pun dia makan. Tapi ketika itu dia tak makan. Dia boleh berkumpul sesama dia. Tu. Kan? Gajah, dia boleh duduk sama sekali. Dia tak kacau. Seperti mana cerita Tarzan pula. Tak ganggu sama dia. Itu maksudnya dikumpulkan. Tapi di sini dikumpulkan, kemudian mereka akan dimusnahkan menjadi abu. Kemudian wa idzal biharu sujirat. Sujirat maksudnya meluap. Meluap, ia menjadi api yang membakar dengan gunung Merapi yang gempa bumi.
Artinya lautan yang ada di bumi ini menjadi panas, kemudian mengeluarkan api, seperti gempa bumi ataupun gunung berapi. Bila mengapi, mengeluarkan laharnya, itu ke dalam air, berasap, kemudian panas. Jadi lautan dah jadi macam tu. Lautan sudah menjadi panas dan mengeluarkan api. Itu maksudnya sujirat. Kemudian zuwijat, ayat di belakang tu, wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh dan jasad itu suirat, dicantumkan, dipertemukan antara roh dan jasad. Itu maksudnya zuwijat. Kita punya jasad dan roh dicantumkan semula. Ingat tak? Apabila kita sudah ditiup sangkakala, kita semua sangkakala yang pertama dimatikan. Bila sudah dimatikan, tiup sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan semula. Itu maksudnya dicantumkan roh dan jasad dalam keadaan muda. Ada yang kata muda ni 32-33 tahun. Ada yang tafsir mengatakan 20-an. Muda kita. Masa tu tak ada tua. Nabi kata orang tua tak layak masuk syurga. Ya, tu kan. Tak apa, sana mana ada orang tua? Sana orang muda. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka itu muda-muda yang kekal. Mudanya tu cantik. Yang perempuan cantik, yang lelaki pun cantik. Tak ada rasa pun keinginan tu. Kan? Ka'allahum lu'lu'um maknun, seperti permata yang tersimpan. Itu bidadari tu. Siapa tak nak bidadari? Seperti permata yang tersimpan rapi. Masya Allah. Ada tafsir katakan tafsir ni dia transparent ni. Nampak darah-darah mengalir. Mata hijau. Mata hijau cantik. Kan? Siapa tak nak? Banyaklah beramal, insya-Allah lah. Allah dah terangkan di sini ya. Kemudian mau'udatul su'ilat, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup kerana takut aib dan malu. Inilah kebiasaan sebahagian orang Arab masa jahilah. Dia akan ditanya sebagai bentuk celaan bagi yang membunuh dan menguburkannya, seperti celaan yang ditujukan kepada orang Nasrani dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah yang bermaksud, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang itu. Maksudnya tuan-tuan, bahawasanya orang-orang dahulu, jahiliah dulu, mereka menanam hidup-hidup anak perempuan. Kenapa? Takut malu, mendatangkan musibah, menjadi miskin. Itu orang dulu. Sehingga pernah Amr bin As sebelum Islam duduk sebelah Muawiyah. Muawiyah tu dia ada anak perempuan kan. Ada anak perempuan. Rapat dengan dia. Dia tanya, itu anak siapa tu? Mengenai orang jahiliyah dulu, mereka itu menguburkan anak-anak perempuan. Kerana ada anak perempuan, mereka itu seolah-olah hina, seolah-olah miskin, seolah-olahnya mendatangkan musibah. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Ada diceritakan dalam tafsir Ibnu Abbas memberitahu waktu si ibu ni nak melahir, dah tahu ini anak perempuan, sedia dah buat lubang siap-siap. Kalau itu anak perempuan, masuk ke dalam lubang tu, tanam. Itu dahsyat tu. Teruk lagi tu. Dahsyat kerja dia orang tu. Kita ni okey lagi. Lahir je letak di sampah tu ada dekat masjid pun ada surah mata. Yang ni tak. Lahir je terus pasang lubang depan tu. Perempuan terus tutup terus. Matikan terus.
Ada juga di kalangan sahabat. Dia jadi sahabat Rasulullah SAW lah. Kena taubat, waktu jahiliah membunuh anak. Seorang ni dia jumpa Nabi SAW. Kan? Dia menceritakan hal keadaan itu kan. Dia membunuh anak dia. Anak dia anak yang cantik, kecil, hampir kepada gadis lah. Kanak-kanak. Sering mengikuti dia. Bila panggil dengan senyuman baik, datang kepada dia. Panggilnya akan datang, tak ada bantah. Satu hari tu saya bawa ke satu tempat, dia ikut je pergi satu tempat. Sampai ke sumur, itu tempat yang lubang tu, dia campak budak tu dalam lubang. Dia kata, menjerit, dia panggil ayah, ayah, ayah. Dia tidak peduli, dia tanam. Ketika dia cerita di depan Rasulullah SAW, bagi sahabat-sahabat dengar, kejam, sampai menitis air mata Rasulullah SAW mendengar. Dan si bapa tu pun menangis juga asal penyesalan dia. Sebelum Islam jahil. Jadi sahabat-sahabatnya, kamu ni betul-betul lah tak guna punya bapa, kata kan. Lepas tu Rasulullah SAW beritahu, biarlah, itu perasaan dia dulu. Dia nak menceritakan perasaan dia. Dia terus meneruskan cerita hal itu. Maka Rasulullah SAW kata, kamu telah bersih kembali kepada Islam. Satu hari nanti kamu akan bertemu dengan anak lah balik. Sebab dia dulu tak tahu, dia jahil. Dia jahil. Tetapi bagi mereka yang membunuh anak, tak ada penyesalan, tak ada apa nama tu, taubat ataupun tak ada kembali kepada Islam. Ini akan ditanya di masa di akhir. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab apa kami dibunuh? Kan? Tanya kepada mereka, sebab apa kami dibunuh? Sebab apa kami dibunuh? Kalau orang zalim ditanya macam tu, macam mana? Tentu ada perasaan kecut dan takut kan? Di akhirat esok, dia akan tuntut. Si anak yang dibunuh tadi akan menuntut dia. Di hari akhirat esok. Okey. Imam Ahmad meriwayatkan Khansa bin Muawiyah Asy-Syarimah dari pak saudaranya, pamannya berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa saja yang menjadikan penghuni syurga? Beliau, an-nabiyyu fil jannah wa syahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal mau'udatu fil jannah. Nabi menyebut Nabi itu syurga. Nabi di syurga. Orang mati syahid di syurga. Bayi yang meninggal di syurga. Bayi yang kecil meninggal di syurga. Dan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga di syurga. Kalau ada dia anak jaliah ke, anak orang kafir musyrikah, dia bayi, dia tak tahu apa, fitrah dia dah cukup sebagai manusia, semula jadi sebagai manusia, dan dia belum diberikan akal. Maka bila dia mati, dia kata dia juga di syurga. Ya. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, wa idzas suhufu nusyirat, apabila catatan-catatan amal diperlihatkan dan dibentangkan untuk diperhitungkan pada saat hisab. Jadi everyone, kita ada kitab kita masing-masing, kita akan persembahkan di hadapan Allah. Di situ kita akan dihitung. Semua manusia diberikan catatan amal, baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Apabila langit terbelah dan pecah, hilanglah dia, tak tersisa. Ya. Semua catatan-catatan amal, bukunya sudah pun ada di hadapan kita. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila syurga didekatkan. Maksudnya apabila api dinyalakan sedahsyat-dahsyatnya. Waquduhan nas wal hijarah. Bukan kata apa? Bahan bakar tu manusia dan batu. Manusia sendiri menjadi bahan bakar dan batu. Dan apabila syurga didekatkan kepada penduduknya yang bertakwa,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azlafatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Sedangkan syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Tidak jauh daripada mereka. Syurga bagi orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Takwa artinya melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh buat baik dan menjauh benda munkar. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang didatang oleh Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah, hendaklah kita jauhi. Itu maksud takwa. Kalau Syekh Idham seorang ahli sufi nyatakan takwa ni bagi dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir ni dia mempunyai had kebebasan. Yang lahir pula sentiasa ikhlas di dalam hatinya melakukan amal ibadah. Sayyidina Ali samalah dengan itu juga, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesama melakukan kebaikan, menjauhi segala larangan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam Al-Quran sebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita melihat apa yang kita akan persembahkan di depan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kita nak persembahkan besok hari di hadapan Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sampai dua kali Allah sebut. Yang pertama takwa lagi, yang kedua takwa lagi. Sesungguhnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi orang yang bertakwa ni, maka layaklah bagi mereka dapat syurga. Syurga itu didekatkan kepada mereka. Kalau dia dekat, nak dekat lagi, nak dekat lagi. Orang kata dapat sikit pun tak apalah, dapat sikit tak apa, tapi yang dalam tu lagi masa nikmatnya. Pasal kita nak masuk tak? Tentu kita nak masuk juga kan. Tentu orang nak masuk. Sedangkan orang yang merasai, diceritakan kan, orang merasai di tepi tu saja dah rasa teringin nak masuk ke dalam syurga tu. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat, saya rasa untuk tafsir kita pada hari ini dekat kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hati kita supaya kita sentiasa beramal dengan amal yang banyak baik kan, serta berkualiti di hadapan Allah, supaya kita mendapat ahli taqwa ni bersama dengan orang-orang ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kita kepada Allah, kan? Allah redha, kita redha. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-Ku, iaitu ahli syurga. Fadkhuli jannati, masuk ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan-golongan itu, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sekadar itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa salih. Allahumma zidna ilma, Allahumma arzuqna fahma, Allahumma nawwir bi nur ilmik, Allahumma ab'idna an-nisyan, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.